Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Luqman Fidaw bin Muhammad Nur dan nombor matrik saya 277047. Dan tujuan video ini dilakukan ialah bagi menyelesaikan tugasan individu yang saya perlu buat, iaitu tajuk yang saya pilih bab 4 gerakan anti penjajahan nasionalisme perjuangan di Kelantan, iaitu penentangan oleh Tok Janggut. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pesyarah kami, iaitu Puan Rusni Suri binti Abdul Rashid, kerana telah mengajar kami dalam subjek kenegaraan Malaysia Grup G. Tok Janggut merupakan anak jati Kelantan yang sangat berani menegakkan kebenaran, yang sanggup mati syahid demi Kelantan. Dan Pasir Putih begitu dekat dengan semangat pahlawan Tok Janggut, atau dikenali sebagai Muhammad Hassan bin Munas, atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut. Sejarah menceritakan perjuangan Tok Janggut yang membina pasukan kepahlawanan Melayu bagi menentang kewujudan cukai yang diwujudkan oleh British pada tahun 1950. Ada mengikut ceritanya apabila dapati orang kata cerita Tok Janggut ni benda tak elok kan. Mana kalau tembok tu tak kena lah, tak luka lah. Cerita tu cerita babak halam lah. Video ini menunjukkan kehebatan, keistimewaan yang dimiliki oleh Tok Janggut, yang dikatakan peluru tidak menembusi tubuh badannya. Dan marilah kita mengenali lebih rapat tentang siapakah sebenar Tok Janggut ini. Nama sebenar beliau ialah Haji Hassan bin Munas, dan beliau juga mendapat pendidikan agama di Mekah, dan beliau merupakan salah satu pejuang Melayu yang memiliki agama yang tinggi. Beliau juga mahir dalam ilmu persilatan. Beliau merupakan pejuang yang menentang keras tindakan British di Kelantan. Sebab kepada penentangan Tok Janggut di Kelantan ialah sebab yang pertama kepada penentangan Tok Janggut ialah menolak sistem penasihat British. Hal ini kerana British ingin mengutamakan keutamaan dan kepentingan kepada British sahaja dan tidak memikirkan kepada rakyat Kelantan. Dan kedua, British memaksa penduduk Kelantan untuk menerima sistem cukai yang hanya memberi manfaat kepada golongan mereka. Oleh itu, Tok Janggut merasakan beliau harus melakukan sesuatu dan beliau enggan membayar cukai kepada British yang telah ditetapkan semasa pemerintahan British dilakukan di Kelantan. Dan Tok Janggut merupakan salah seorang yang paling berani menentang British ketika itu. Keadaan menjadi semakin rumit apabila pihak polis mula campur tangan, kerana ketika itu British menganggap Tok Janggut ini ialah pendahaka kepada Kelantan. Dan British menggunakan nama raja bagi melakukan penangkapan kepada Tok Janggut. Dan ini antara peristiwa-peristiwa penentangan yang dilakukan oleh Tok Janggut. Tok Janggut telah melakukan strateginya dengan bersama-sama dengan Engku Besar Jerang, Tuan Ahmad, Penghulu Adam dan Cik Isyam, iaitu bertujuan untuk menyerang Pasir Putih. Tok Janggut telah membentuk kerajaannya dengan Engku Besar menjadi sebagai raja, dan Tok Janggut juga telah dilantik oleh Engku Besar sebagai Perdana Menteri ketika itu, bagi tujuan untuk melakukan strategi menyerang Pasir Putih.
Oleh hal yang demikian, tercetusnya peperangan di antara pengikut-pengikut Tun Janggut menentang pihak British, iaitu British telah melakukan serangan kembali kepada Pasir Putih dengan menggunakan nama Sultan dan membawa masuk tentera negeri Selat ke Pasir Putih yang mempunyai kemahiran yang lebih tinggi, dan British mempunyai senjata yang moden sehingga mereka berjaya untuk mengalahkan Tok Janggut dan pengikutnya. Dengan begitu, ramai yang terkorban dan British juga kehilangan askar yang terkorban akibat dari peperangan yang sungguh dahsyat di antara pengikut-pengikut Tok Janggut menentang pemerintahan oleh British. Dan ini merupakan kesan penentangan Tok Janggut terhadap pemerintahan yang dilakukan oleh British di Kelantan. Kesan kepada penentangan Tok Janggut terhadap pemerintahan British ialah apabila beliau syahid terkorban bagi menegakkan keadilan di Kelantan, dan yang paling tragis apabila mayatnya diarak sebelum digantung secara seonsang bagi menunjukkan kepada rakyat Kelantan supaya tidak berani dan mendahaka kepada British. Hal ini merupakan amaran pada masyarakat tempatan yang berani menentang British akan menerima akibat yang sama. Ini merupakan gambaran mayat Tok Janggut yang diarak sebelum dikebumikan dan digantung secara seonsang oleh pihak British. Dan semua ini dilakukan sebagai tanda amaran kepada rakyat tempatan sekiranya ada yang berani menantang dan mendahaka kepada British akan menerima nasib yang sama seperti perjuangan Tok Janggut yang menegakkan keadilan di Kelantan. Terdapat sebuah tugu Tok Janggut yang telah dibina pada tahun 2005 yang merupakan bertujuan bagi memperingati jasa dan perjuangan Tok Janggut yang dalam usaha dan perjuangan menentang British bagi menegakkan keadilan di Kelantan, dan beliau sanggup mati syahid demi mempertahankan hak-hak rakyat Kelantan. Kesimpulan yang saya boleh buat berdasarkan pemerhatian yang saya lakukan terhadap perjuangan dan penentangan pahlawan Tok Janggut di Kelantan bagi menegakkan keadilan daripada British, dan hasilnya kita dapat hidup aman daripada perjuangan dan penentangan pahlawan-pahlawan Melayu ketika dahulu bagi mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan daripada penjajahan oleh negara luar. Dan jasa-jasa perjuangan dan penentangan daripada pahlawan-pahlawan Melayu ketika dahulu tiada ternilai. Tanpa mereka, kita tidak akan mencapai kemerdekaan. Akhirnya lagu Negeri Kelantan yang saya sediakan, maka berakhirlah video saya, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi perhatian
memberi masa untuk menonton video yang saya sediakan, dan saya mengharapkan kita semua menghargai jasa-jasa pejuang Melayu terdahulu yang ingin menegakkan keadilan dan kemerdekaan.